Silakan Abang Mosili. Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat Jabatan Kuasa Khas Kabinet Pemandu antara Putrajaya dan Kuching berkaitan semakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bilangan 2 2019 berlangsung positif. Mendedahkan demikian, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu untuk kali kedua diadakan di Putrajaya pada Jumaat lepas. Di antaranya ialah revenue sharing, di mana kita buka perlembagaan ada revenue sharing. Ini akan dibahalusi oleh Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Ekonomi termasuk kita daripada negeri Sabah dan Sarawak. Antaranya lah. Yang keduanya sudah tentu dengan hasil daripada minyak ikan. Katanya 13 perkara yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dalam penurunan kuasa pentadbiran kepada kerajaan negeri juga masih diteruskan. Beliau memberitahu demikian selepas Majlis Jerayawara Bubur Lambuk Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas Cawangan 1 di Kuching. Majlis Anjuran Bersama Badan Bukan Kerajaan, NGO dan Badan Sukarelawan ini mengagihkan sebanyak 800 bungkus bubur lambuk kepada golongan asnaf dan penduduk kampung sekitar. Seorang guru telah ditahan polis untuk membantu siasatan kes gangguan seksual serta liwat membabitkan 5 murid lelaki di sebuah sekolah rendah di Lawas pada tahun 2016. Ketua Polis Daerah Lawas, DSP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, suspek seorang lelaki berusia 31 tahun telah ditahan di Balai Polis Karamunsing, Kota Kinabalu, Sabah pukul 7.30 malam Sabtu lepas. DSP Abang Zainal dalam kenyataan media memberitahu suspek bertugas di Lawas sejak Januari tahun 2012 hingga sekarang. Katanya 5 pelajar yang menjadi mangsa kini berumur 13 hingga 15 tahun dan kes disiasat di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan. Laporan polis telah dibuat pada pukul 12:01 tengah hari Sabtu lalu setelah kegiatan suspek tersebut terbongkar pada 11 Mei apabila salah seorang mangsa yang kini bersekolah di sebuah sekolah menengah memberitahu tindakan suspek terhadap dirinya serta 4 mangsa lain kepada guru lain. Suspek ini ditahan di Ibu Pejabat Daerah Lawas untuk membantu siasatan. Mangsa mendakwa diraba kemaluan dan diliwat oleh suspek pada tahun 2016. Longkang yang bertakung bukan hanya mengundang pelbagai masalah tetapi menjadi tempat pembiakan nyamuk sekaligus mendedahkan penduduk kepada penyakit bawaan nyamuk. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo berkata keselamatan penduduk sekitar perlu diutamakan bagi mengelakkan berlakunya kes demam denggi khasnya di kawasan sekitar Surau Darul Taqwa, Tudan, Fasa 2 di Miri. Justru beliau akan membantu menyegerakan kerja-kerja pengorekan parit yang tersumbat di kawasan tersebut. We have to do it because I see a lot of nyamuk around the drain. It's all blocked. So tidak pernah ada orang korek dalam kau. Blok sudah lama sudah. So I very worried about the dengue and mosquito. So I must get it done very quickly as soon as possible. Dr. Michael Teo berkata demikian kepada RTM pada majlis berbuka puasa bersama Ahli Jawatan Kuasa Surau Darul Taqwa Tudan Fasa 2 di Miri. Beliau turut menyumbangkan geran kerajaan berjumlah RM2,500 kepada Surau Darul Taqwa bagi menjalankan aktiviti mereka. Harapan masyarakat Orang Ulu di penempatan semula Bakun BRS Sungai Asap untuk memiliki sebuah balai bomba dan penyelamat BBP di kawasan tersebut akan menjadi kenyataan selewat-lawatnya September ini. Menurut Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat PKR Hulu Rajang, Abun Sui Anyit, perkara tersebut telah disahkan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan PKPKT Zuraida Kamarudin kepada beliau baru-baru ini. Balai bomba yang akan dibina ialah sebuah balai bomba kelas E seperti yang pernah diumumkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Datuk Hamdan Wahid ketika lawatan kerja ke BRS Sungai Asap pada hujung tahun lalu.
Tapi buat masa ini kita bersyukur kerana balai yang berstatus kelas E di Bina Dulu, kami menerimanya dengan hati yang gembira mewakili penduduk di tempat ini yang telah sekian lama ditunggu-tunggu selama ini. Lebih 20 tahun sudah penduduk di sini. Jadi apabila kita sudah dengan kerajaan yang baru ini, dalam tahun pertama sudah diluluskan oleh kerajaan yang baru. Terima kasih YB Menteri. Abun Sui ditemui pemberita RTM selepas penyerahan sumbangan daripada Menteri KPKPT kepada mangsa kebakaran Umar Bawang berjumlah RM15,000 di rumah panjang tersebut di Belaga. Ini satu langkah yang baiklah, satu kerja yang baik yang diamalkan oleh saudara Abun yang datang sendiri berkali-kali untuk melihat dan juga membantu. Walaupun dia sendiri tidak yang berhormat, tapi dia dapat berhubung terus di Kuala Lumpur dan dapat bantuan balik ke sini. Ini satu, oleh itu saya ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada dia lah. Dengan jarak hampir 150 km dari Bandar Bintulu serta mengambil masa perjalanan sehingga 4 jam, balai yang terdekat ialah Balai Bomba dan Penyelamat Zon 5 Bintulu yang menjadi halangan usaha menyelamat khususnya kebakaran yang melibatkan rumah panjang. Penganjuran Bazar Gawai Dayak di Pekan Medamit Limbang berupaya melonjakkan ekonomi penduduk setempat melalui hasil jualan produk tempatan. Selain memberi peluang ekonomi, ia sekaligus membuka ruang dan memperkenalkan Pekan Medamit kepada masyarakat luar. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL Sufian Mohad berkata, bagi merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih meluas di Pekan Medamit, Bazar Gawai Dayak ini akan diadakan setiap tahun di lokasi sama. Memasuki tahun ketiga penganjurannya, bazar tersebut tidak memfokus kepada perayaan Gawai Dayak sahaja, bahkan diwujudkan juga bazar Christmas di lokasi itu. Untuk melaksanakan pelbagai aktiviti dan juga menghidupkan Pekan Medamit ini. Kerana kita melihat Pekan Medamit ini adalah salah satu kawasan yang sangat berpotensi untuk dinaikkan, terutamanya dari segi ekonomi, kerana di sini mempunyai pelbagai produk, terutamanya produk-produk daripada kampung-kampung. Ditemui pemberita selepas menghadiri majlis perasmian Bazar Gawai Dayak di Pekan Medamit Limbang, Sufian menyarankan penduduk setempat mengambil peluang yang ada untuk menjana ekonomi berasaskan produk tempatan. Pelbagai aktiviti turut diadakan bagi memeriahkan bazar tersebut, antaranya persembahan tarian daripada pelbagai kaum selain para pengunjung dihiburkan oleh penyanyi-penyanyi tempatan. Yang di-Perdana Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuh Puan Ragat Kurdi Taib meluangkan masa berbuka puasa pada Majlis Berbuka Puasa Perdana Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Semarahan semalam. Pada majlis tersebut, Tun Pehin Taib menyampaikan sumbangan bantuan keuangan daripada UNIMAS kepada 6 pusat mahat tahfiz sekitar Kuching, termasuk Madrasah Janatul Khairan dan Pondok Hidayatul Mubtadi'in wa Tahfizul Quran Dato' Abdul Kadir Hassan. Yang di-Perdana Negeri dan isteri serta tetamu kehormat yang lain turut mengerjakan solat maghrib berjemaah sejurus selepas majlis berbuka puasa. Antara objektif majlis tersebut adalah untuk melahirkan semangat kekeluargaan dalam kalangan warga UNIMAS serta masyarakat sekitar, sekaligus membuka peluang untuk warga universiti berkenaan berbuka puasa bersama-sama pada bulan Ramadan ini. Sementara itu, di Miri, Pusat Aktiviti Kanak-Kanak Permijaya Miri tidak ketinggalan berkongsi rezeki di bulan Ramadan bersama masyarakat umum di Miri. Semalam, lebih 1,000 bungkus bubur lambuk diagihkan di sekitar Bandaraya Miri termasuk ke Hospital Miri, para sukarelawan, Masjid Ar-Rayyan dan rukun tetangga Pengkalan Lutong yang disertai oleh pengerusinya Jaafar Yusof. Program pengagihan bubur lambuk yang masuk tahun ke-5 penganjurannya merupakan salah satu aktiviti Pusat Aktiviti Kanak-Kanak Permijaya. Gereja Katolik Trinitas Kudus Kampung Picin di Serian yang siap dinaik taraf dengan kos RM1.6 juta kini mampu memuatkan lebih 200 umat Katolik di sekitar kampung itu untuk menjalankan ibadah.
Kerja naik taraf telah dimulakan pada tahun 2010 membabitkan pembesaran bangunan gereja, penyediaan lebih 10 buah penyaman udara dan kemudahan dalaman yang digunakan untuk aktiviti keagamaan. Naik taraf gereja ini dilaksanakan berikutan struktur asal gereja sebelum ini yang sudah uzur selain tidak dapat menampung ramai penduduk untuk menghadiri sembahyang Misa Kudus dan aktiviti keagamaan lain. Selepas majlis perasmian tersebut semalam, lebih 200 umat Katolik menghadiri Misa Kudus yang dipimpin Reverend Father Paul Henry John dan juga bersempena memberkati siapnya naik taraf Gereja Katolik Trinitas Kudus. Sementara itu, penduduk kampung bersyukur kerana kini mereka memiliki tempat beribadah yang lebih selesa. Orang kampung pun sangat gembira kerana gereja kami sudah begitu cantik. Sekarang selepas naik taraf, aircon pun belum baru pasang, ongkos banyak. Sebelum itu, gereja kami memang tidak berapa baguslah dan kedudukan dia punya kedudukan kerja pun sudah singit kerana dia punya foundation tidak berapa bagus. Kampung Picin Serian yang terletak kira-kira 68 km dari pusat Bandaraya Kuching mempunyai bilangan lebih 1,000 penduduk. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang Muasi.